siap-siap lah, pack the bag, kemas barang semua kan. Hai guys, so untuk video hari ni bukan video pasal match review ke match preview ke apa ke. Macam korang semua tahulah, transfer window baru je habis. So aku mestilah nak cerita pasal transfer window kan. Walaupun aku lambat sikit buat video, tapi tak apalah, aku busy sikit. Aku nak buat juga, nak cerita pasal signing terbaru kita. Player dari Jepun. Itu nanti. So kalau korang semua nak tahu, macam biasa lah, make sure korang tengok sampai habis. Okay, so player terakhir kita yang kita dapat sign, player di posisi yang kita semua tahu memang kita kena beli patutnya kan. Dah lama dah, 2-3 season lah patut kita beli, tapi kita baru dapat player dari posisi right back, Takehiro Tomiyasu. Player dari Jepun, main di Liga Serie A, tim Bologna. Bologna bukan spaghetti, bukan. Untuk Tomiyasu ni datang dari Bologna, umur baru 22 tahun, muda lagi geng. Dah 61 appearance untuk kelab tu. Kelab tu season lepas dia nombor 12. Not bad jugalah kan. So Tomiyasu ni berdasarkan YouTube kan, berdasarkan kajian aku dekat YouTube, aku tengok dia ni right back yang boleh kita harap. Kan, ini macam bagi sinar harapan barulah dekat Arsenal. Sebab kita tahu right back kita selama ni macam tak ada kan. Macam ada dekat defense je, attacking macam tak ada. Tapi guys, macam biasalah, bila kita tengok YouTube, semua jadi star kan. Pepe pun gelecek 4 orang 5 orang lepas dekat YouTube lah. Tapi antara benda bagus yang aku tengok kat Tomiyasu ni, dia punya ketinggian tinggi kan, tapi dia punya speed boleh tahan guys. Dia berdesut juga dia lagi. Jaranglah orang yang tinggi ni lagi laju kan. And then dia boleh pakai dua-dua kaki dia, kaki kiri, kaki kanan, boleh pakai lah kan. Aku ada tengok satu footage dia score dengan kaki kiri. Score guys, bukannya crossing, dia score. So kat situ boleh nampak lah dia boleh gunakan kaki kiri, kaki kanan. And satu benda yang kita tak ada kat right back ni, orang yang boleh naik turun. Naik turun tanpa penat. Dia boleh naik, dia boleh turun dengan laju lah kan, sebab dia ada speed. And satu lagi benda yang kita tak ada, aggression. Dia memang agresif. Kalau kau tengok ada satu gambar tu, dia paratnya CR kan. CR dia ingat dia boleh lari ke EPL. Sekali Tomiyasu ikut. Kau nak lari dari Tomiyasu punya kan. So itulah sikit pasal Tomiyasu ni. Bagi aku good signing. Aku terkejut gak sebenarnya signing ni. Tak ada ribut, tak ada taufan, tiba-tiba sign. Memang kita mengharapkan right back masuk kan. Tapi aku terkejut lah, Tomiyasu ni memang tak ada langsung dalam gosip kita. Sekali dia masuk, lepas tu semua buat research lah. Sebab semua memang tak kenal pun kan. Tapi aku harapkan dia boleh main peranan dia dengan betul lah kat belah kanan tu, setaraf dengan Tierney kat belah kiri tu. So kau bayangkan kita ada kiri yang kanan yang hidup. Memang sedap lah. So itu pasal Tomiyasu. So aku nak cerita pasal overall kita punya transfer lah. Player-player yang masuk untuk transfer window kali ni semua muda-muda guys. Ubi muda semua kan. Ben White umur 23 tahun baru. Sambi Lokonga 21 tahun. Nuno Tavares 21 juga. Ramsdale 23 tahun. Odegaard 22 tahun. Dengan Tomiyasu 22 tahun. So itu player incoming kita, semua muda-muda. Ini yang keluar pula. Yang keluar ni pun mengejutkan guys. Willian keluar secara percuma. Bagi aku dia hero juga lah kan. Kita boleh celebrate lah Willian ni. Aku dah penat dah bahan-bahan dia, si rambut berus kan. Liga aku tu pun nanti kena tukar dah kan. Willian ni dia ambil pay cut lah. Dia terminatekan kontrak dia 20 juta atau dia rugi. Basically dia terlepas lah 20 juta kan, semata-mata nak tambahkan kontrak dan pergi Corinthians. Itu satu tindakan yang mantap lah dari Willian kan. Aku memang salute lah kan. And then Bellerin loan ke Real Betis keluar. Kita pun tahu Bellerin kita sayang. Kita sayang Bellerin. Aku tahu korang semua sayang. Cuma kau tahulah dia punya performance hujung-hujung dah tak boleh sampai level yang kita nak. And then Willock kita tahu pergi Newcastle, satu bakat yang besar sebenarnya, tapi tak ada peluang lah untuk main kat Arsenal kan. And then Torreira loan ke Fiorentina. And then mungkin akan ada option to buy jugalah. Kita dah buy lah dekat Torreira. Satu player yang bagus juga kan. And ada beberapa player lagi loan macam Saliba, Guendouzi, Mavropanos dengan Nelson. Bagi aku tak ada masalah dia orang pergi loan kan. Dia orang dapat pengalaman kat luar, main tiba-tiba perform ke mana tahu kan. Masuk Arsenal balik, boleh rebut tempat balik lah kan. Kalau tak power ke apa, kita boleh jual. So tak ada masalah. So kat sini kita boleh nampak transfer polisi. Ini yang aku nak cerita sebenarnya. Transfer polisi kita banyak bawa masuk player-player yang muda, player-player yang baru nak menyelah. Baru nak, aku bercakap baru nak mengembang lah kan. Kalau bunga tu baru nak mengembang kan. Kita dah cekau awal-awal. Tapi yalah,
harga yang mahal lah juga kan. Itu transfer polisi yang bagi aku mantap, tapi dia still ada kekurangan dia, still ada kelebihan dia lah. So isu yang timbul sekarang ni, ada yang ramai lah bahan Arsenal yang cakap kau spend banyak tapi kau main teruk sangat ni kan, player pun tak nampak langsung. And Gary Neville pun ada pelekehkan Arsenal. Dia cakap kita punya transfer berterabur kan, tak tahu, tak ada hala tuju, ibarat macam itulah. So kat sini aku nak jelaskan kita punya transfer polisi dan kenapa kita pilih transfer polisi tu lah. Macam yang aku cakap tadi, kita banyak fokus kat ambil player-player muda kan. Ada kebaikan dia, antaranya memang aku boleh cakap total reform lah. Macam kita tahulah, kita ni banyak player-player yang dah tua and player-player yang masuk just untuk short term. Kita pun mau masuk lah player-player baru yang memang talented, yang memang boleh main lah kan, senang cerita. So tinggal orang nak asah je diorang untuk jadi world class player. And kalau menjadi memang berbaloi senang cakap dia orang nak hasilkan Bukayo Saka yang ramai lah. Macam kita tahu Bukayo Saka player muda dari akademi lepas tu naik ke atas, dapat first E, main kau-kau, dia punya value pun naik, dia punya experience pun naik, dia boleh carry team. Itu yang Arsenal cuba buat untuk player-player lain yang kita bawa masuk ni. And diorang pun boleh jadi backup untuk kita punya band player lah kan. Transfer polisi Arsenal ni aku boleh nampak lah macam ada era-era Liverpool juga. Kita ada potensi tu kan. Kalau korang tengok, tinggal nak unlock ke kan. Kita dah unlock, memang kau-kau pergi. Tapi ada keburukan dia. Keburukan transfer polisi kita ni, antaranya kita memang kena bersabar lah untuk hasil tu kita nampak kan. Biasalah diorang ni player muda yang baru nak berpijak kan. So kita mungkin akan mengalami masalah lah sementara diorang tu tengah develop apa semua tu kan. Bila main first E, korang semua tahulah takkan tu masuk tu suruh perform kan. Ada tempoh masa yang kita tahu, tapi tak tahu berapa lama, depend on player lah. Macam Saka masa breakthrough season, laju je kan. Tahu-tahu main first E, tahu-tahu pompa-pompa, tahu-tahu main England. Kita berbeza ikut bakat masing-masing lah. Tapi kalau korang semua tengok player-player yang kita transfer ini, semua nampak macam ada harapan kan. Nampak ada harapan nak jadi Bukayo Saka. Aku harap lah benda tu kan. And then keburukan ni lagi, bila kita mainkan semua, aku boleh cakap almost semualah player muda atas padang kita tak ada leader lah atas padang. Kurang lah. Macam sekarang ni kita mengharapkan Aubameyang untuk lead team. Korang semua tahulah Aubameyang punya leadership bagi aku kurang lah kan. Sebab itulah aku rasa Xhaka dikekalkan dalam team. Sebab itulah Arteta tak nak Xhaka keluar. Sebab dia tengok dah tak ada orang berpengalaman ni kan untuk carry team, untuk lead team. Sebab itulah dia offer kontrak kat Xhaka. And then perkara yang paling aku takut akan berlaku kat Arsenal ni, macam yang korang semua dah rasa lah. Masa zaman Wenger kita develop player muda ramai geng. Sekarang satu batch tu semua solid. Macam zaman Fabregas ada Samir Nasri, ada Lab, ada macam-macam lagi lah player-player yang muda yang mantap-mantap kan. Tapi bila diorang dah sampai zaman peak diorang aku cakap zaman peak diorang, time tu kita kena cantai. Team lain ada duit, offer banyak, memang Arsenal jual. Itu yang aku rasa, aku takut lah berlaku kat Arsenal ni. Macam player kita yang baru kita beli tu semua berbakat geng. Aku risau lah kalau dia dah peak and kita Arsenal ni tak jaga tim kita kan. Ada orang caw di tempat lain. Itu aku risau lah. So itulah kelebihan dan kekurangan transfer polisi kita sekarang ni kan. Tapi bagi aku sendiri, untuk Arsenal yang sekarang ni yang ada krisis besar gila lah kan, kita perlukan hybrid sikit lah transfer polisi tu. Kau tak boleh lah nak semua masuk player muda kan. Kita perlukan player proven untuk masuk ke team dan juga player muda untuk masuk ke team. Kita kena balance lah. Kalau semua masuk player muda, macam aku cakap tadi lah, kita tak ada orang nak lead, tak ada orang nak carry team. Yang diorang kena carry, pressure lain guys. Bila pressure lain, itu yang main tak jadi tu kan. So itulah pendapat aku untuk transfer polisi. Proven player tu penting. Tapi aku faham je lah, and korang pun aku rasa faham, ini rebuild kita yang betul-betul rebuild lah. Sejak zaman Wenger kita punya signing semua stop gapnya. Stop gap ni bermaksud yang kau macam kapal kau berlubang, kau tampal lah. Kau tampal kan. Kau tak ada nak hantar kapal tu pergi tepi, kau repair habis-habis. Tak ada. So inilah aku rasa tiba masanya kita rebuild kau-kau lah. Masukkan player muda. Tapi itulah bagi aku, kena ada player-player yang proven juga masuk untuk support lah player-player muda ni kan. Tapi itulah, itu yang terjadi kat Arsenal sekarang ni. Harap yang terbaik je lah. So itulah yang aku nak terangkan. Sebab ramai yang tak faham. Ramai duk bahan-bahan tapi tak faham Arsenal spend mahal, Arsenal spend mahal. Sebab bagi aku, untuk menyelesaikan masalah on the spot tu, okey lah kita beli player-player stop gap kan. Macam contoh kita defend masalah, kita beli seorang defend yang proven, itu okey lah. Tapi bagi aku sebelum ni patutnya kita dah rebuild awal-awal lah. Kita beli player muda, kita masukkan dalam team, kita masukkan player proven, kan. Barulah kita rebuild tu awal sikit. So bagi aku sekarang ni dah terlambat lah. Sebab zaman Wenger dah lama dah. So kita semua kenalah berharap Edu punya perancangan ni, pertaruhan dia berjaya lah. Kalau tak berjaya,
siap-siap lah, pack the bag, kemas barang semua kan. Tapi tak apa, game Norwich ni kita bagi satu lagi chance kan. So itu je video aku untuk kali ni. Korang komen kat bawah apa pendapat korang tentang transfer kita and transfer polisi kita ni, ambil orang muda. Korang suka ke tak? Korang setuju ke tak? Korang komen kat bawah, aku nak tahu kan. So itu saja dari aku. Jangan lupa like, subscribe, and kita jumpa lagi di next video. Okay, ciao.